Sebab itu sekarang ni banyak orang bertanya dengan saya, apa rancangan kluster broker? Ini memang sebab ada kluster broker saya, yang mereka bercita-cita untuk merampas kedudukan sebagai Presiden UMNO untuk dinobatkan seseorang yang lebih mirip kepada orang lain untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Ini telah berlaku waktu peringkat awal sebelum kerajaan perpaduan dibentuk. Mereka mahu orang itu dijadikan sebagai calon Perdana Menteri menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah kita mampu melihat keajaiban begitu? Jadi kluster ini broker ini saudara, sebab saya katakan tidak akan berhenti. Mereka akan berusaha lagi dan dicomotkan, diwujudkan ke pelbagai naratif. Sebab itu saya katakan saat ini Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin, dia kena baliklah kembali kepada whiteboard dia. Nak tengok apa perancangan. Sebab perancangan awal sudah gagal. Ahli-ahli UMNO sudah sedar. Ada perwakilan yang bercakap, dia kata memang kita tahu adanya tokeh-tokeh dalam dewan ini yang membiayai. Jadi dia kata bagi duit kita ambil, tapi undi tidak. Itu keadaannya saudara. Saya nak bagi tahu pada saudara, persoalan jawatan presiden, timbalan presiden tidak diundi ataupun tidak dipertandingkan, ini bukan hanya dilakukan oleh UMNO, malahan saya kena ingat pada 5 Februari, catat saya, 5 Februari tahun 2020, Parti Pribumi Bersatu ketika itu yang dipimpin oleh Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin pernah membuat satu keputusan memutuskan agar 3, bukan 2 saya, 3 jawatan tertinggi parti itu, iaitu presidennya Dr. Mahathir, timbalan presidennya Tan Sri Muhyiddin dan naib presiden Mukhlis Mahathir tidak dipertandingkan. Jadi mereka buat boleh. Bila parti itu melakukan tindakan sedemikian, demokrasi. Inilah demokrasi apabila perwakilan memutuskan. UMNO buat, salah. Ini yang saya katakan ketempangan dalam berpolitik. Mereka lain tak ada kebencian yang tak amat sangat. Saya nak bagi tahu saudara, menurut peraturan 2.1 dalam peraturan UMNO, jika berbangkit sebarang masalah ketika ada dalam persidangan, orang yang boleh memutuskan atau membuat keputusan adalah pengurusi tetap. Dan keputusan pengurusi tetap adalah muktamad. Tak boleh dipersoalkan. Tapi mereka masih lagi mempersoalkan. Mengatakan ini agenda Zaid Ahmadi, ini agenda Tok Mak Hassan. Malahan saya dengar juga bagaimana Khairi Jamaluddin, dia menegur, menyanggah Tok Mak Hassan dengan tanpa, memang tak beradab lah saya katakan, bila dia panggil Tok Mak Hassan sebagai Mak Hassan, sedangkan beliau adalah pernah menjadi ketua bahagian. Beliau pernah berada di bawah pimpinan Datuk Mak Hassan. Bila dia kata, Mak Hassan, apa ni? Kalau nak buat usul pun biar orang lain. Saya kata biadab sungguh budak ni. Tapi bukan isunya saudara. Cuma yang saya nak jawab, bahawa mengikut perkara 2.1 dalam perlembagaan UMNO, apa yang diputuskan oleh pengurusi tetap itu adalah muktamad. Tak boleh nak dakwa-dakwi kerana pengurusi tetap telah pun menjalankan tugas dan amanahnya dengan begitu baik. Dia bagi peluang semua bercakap. Dia bagi peluang semua mengundi. Siapa yang bersetuju, sila angkat tangan, sila bangun. Semua bangun. 90%. Dan inilah yang sedang disanggah, saudara. Sebab itu menurut perkara 20.3, sesuatu masalah apabila dikemukakan semula oleh pengurusi, bolehlah dipinda, malah boleh dipinda. Saudara, jika jadi usul dan sebagainya, mereka mempertikaikan. Saya rasa ini tak betul lah. Sebagai ahli parti, mereka sepatutnya lebih faham. Mereka kononnya menggelar diri mereka sebagai pemimpin. Pemimpin bagaimana kalau perlembagaan parti pun mereka tak faham, saudara. Sebab itu saya melihat dalam keadaan-keadaan begini, saudara, kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan dalam waktu yang sama, saudara, kita harus menafikan bagaimana perwakilan cuba digagalkan oleh broker ini untuk memecah belahkan UMNO. Ini keadaannya, kita dah kalah. Saudara. Okay, jadi dalam keadaan begini, saya ada dapat tulisan. Saya nampak dia ada tulisan. Memang ada satu perancangan baru sedang dilakukan. Saya dipahamkan sekiranya kem Datuk Seri Zaid Ahmadi dan Tok Mak Hassan fikir dengan keputusan perwakilan PAU 2022 yang tidak mahu jawatan presiden dan timbalan presiden dipertandingkan merupakan penamat kepada usaha kluster pengkhianat, artinya mereka silap.
kluster ini sebenarnya mempunyai satu lagi peluang untuk menggulingkan Datuk Seri Zahid dan Tok Mat Hassan. Jangan lupa, pada krisis kepimpinan UMNO era Tun Abdullah Ahmad Badawi dulu, sebelum beliau membuat keputusan untuk berundur, ketika itu ada usaha yang digerakkan oleh pihak tertentu dalam Majlis Kerja Tinggi UMNO untuk memaksa Pak Lah supaya berundur. Ini sejarah, jangan lupa tu. Usaha itu digerakkan kerana pada awalnya Pak Lah enggan untuk berundur dari kerusi Presiden UMNO dan jawatan Perdana Menteri. Namun apabila menyedari usul undi tidak percaya itu akan mendapat sokongan majoriti MKT, maka Pak Lah mengambil keputusan berundur diri. Mungkin ramai yang akan mengatakan usul tersebut digerakkan oleh Datuk Seri Najib. Sebenarnya bukan, oleh seseorang yang di luar UMNO waktu itu saudara. Mereka berusaha untuk mempengaruhi kalangan ahli Majlis Ketua Tinggi untuk mendapatkan seramai 2/3 di kalangan ahli Majlis Tinggi untuk mengemukakan usul undi tidak percaya. Kerana dalam pasal 85 Perlembagaan UMNO menyebut ada 3 pihak yang boleh memanggil Persidangan Agung khas UMNO, iaitu sama ada Presiden, permintaan 2/3 daripada ahli Majlis Tinggi UMNO, ataupun permintaan bertulis dari setengah bahagian UMNO dengan syarat-syarat tertentu. Mereka akan menggunakan pula pasal ini. Jadi bagaimanapun mereka cuma dapat melakukan apabila semua bahagian telah mampu dipengaruhi. Jadi di peringkat UMNO bahagian sekarang ini sedang bergerak usaha-usaha untuk mempengaruhi bahagian supaya diminta diadakan pemilihan lagi atau diadakan mesyuarat agung lagi. Berapa kali nak mesyuarat dah. Ini keadaan saudara. Memang dalam keadaan begini, sebab itu saya mengatakan agar Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi berhentilah berlapang dada. Selagi beliau masih lagi bersikap berdiam diri, masih lagi bersikap tidak mahu mengambil tindakan. Saya faham beliau menanti apa yang akan diputuskan oleh lembaga disiplin. Tapi sebagai Presiden, beliau kena panggil pengurusi lembaga disiplin untuk menyegerakan segala siasatan. Segala selumbar yang ada dalam daging, dalam badan UMNO ini perlu dicabut. Duri-duri yang berbisa ini kena dibuang. Tak ada keperluan, jangan risau. Kalau 10 orang daripada kalangan mereka itu tak adalah UMNO pun, UMNO tidak akan mati. Benar, kita akan menghadapi serangan demi serangan. Sebab saya melihat sekarang ni saudara, bahawa dalam keadaan sekarang ni pun jangan risau. Kerana parti PBM juga sedang ada dalam risiko untuk diharamkan oleh ROS. Seandainya terbukti pimpinannya terlibat di bawah Akta AMLA. Apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang menyiasat bagaimana wang-wang yang dimasukkan dalam akaun atau pemimpin parti tersebut memperolehi dana-dana tertentu. Dalam keadaan begini, apa yang kita risau? Sebab itu saya haraplah agar Datuk Seri Zahid Hamidi tidak lagi berlengah ataupun membiarkan segala titik bengik dalam UMNO ini berterusan. Bisul yang ada ni perlu segera dicabut punat. Saya selalu berkata saya, kalau tangan kita atau kaki kita atau peha kita ada bisul, yang paling penting bukan dirawat bisul itu saya, dicabut punat. Selagi dalam tu ada, dalam bisul tu ada punat tu warna kuningan, selagi tak dipicit, dicabut punat itu, selagi itulah bisul ini akan meracuni seluruh tubuh badan kita untuk merasa sakit. Dah cabut baru selesai. Dah cabut punat bisul itu, barulah kita boleh merawat segala kelompangan, benda yang sakit dan sebagainya. Sebab UMNO sakit saudara. UMNO semakin tenat. Saya dah katakan waktu hari persidangan dulu, saya dah menegur kalangan pemimpin-pemimpin UMNO yang ada, yang hadir dari seluruh negara itu, sepatutnya mereka berada dalam dewan. Tapi mereka masih lagi dalam keadaan berpoya-poya. Duduk di luar, ada yang membeli belah. Saudara, duduk di coffee house, bergebang. Ertinya mereka tidak melaksanakan amanah yang diberi oleh peringkat perwakilan, peringkat bahagian. Kehadiran mereka sebagai perwakilan itu hanya nak tayang bodi. Akulah perwakilan. Zaman itu sudah over. Saya juga ingin menyatakan bahawa anda sebagai perwakilan dalam UMNO, di Perhimpunan Agama UMNO, bukan menjanjikan anda boleh mendapat keberuntungan yang besar. Hari ini negara dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah tak ada dah untuk bawa kertas minta sokongan menteri. Tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepada kaki tangan kerajaan dalam beliau bercakap tentang bajet, dia kata bahawa kaki tangan kerajaan kena ingat, kena akur
Kena siasat satu persatu. Tidak lagi boleh menerima apa yang dicadangkan ataupun yang ditulis minit-minit daripada menteri-menteri, tak boleh diambil pakai dah sekarang katanya. Retinya saudara, kebejatan masa silam sudah over. Nak berniaga bukan tak boleh berniaga. Berniagalah kalau anda benar-benar melakukan menjalankan perniagaan. Bukan ini apa kerajaan tidak mau membantu, kerajaan pasti akan membantu, tetapi tidak lagi mahu mewujudkan jutawan segera.